Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah Ibnu Bardizbah Al-Bukhari rahimahullah, bab ma jaa fi du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillahi tabaraka wa ta'ala. Bab yang mengumpulkan ma jaa, apa yang diterima daripada Nabi sallallahu atau apa yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa kat sini bukan bererti berdoa, tetapi bererti berdakwah, memanggil manusia kepada agama. Bab ma jaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillahi tabaraka wa ta'ala. Bab yang mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara mengenai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya kepada tauhidillahi tabaraka wa ta'ala. Hadis ini dan hadis-hadis yang dibawa, 4 hadis yang terdapat dalam bab ini berserta dengan terjemah mengisyaratkan bahawa barakallahu fiik, assalamualaikum, tauhid adalah asas kandungan dakwah. Kita nak berdakwah, bagus dakwah dengan akhlak, bagus dakwah manusia kepada melakukan ibadah, menutup aurat dan sebagainya. Tetapi semua dakwah itu perlu disertai dengan tauhid. Isi kandungan tauhid adalah asas. Kita boleh ajar anak, kita memang disuruh untuk ajarkan anak kita solat. Muru auladakum bis salati sab'an. Suruh anak kamu solat ketika umurnya 7 tahun. 7 tahun artinya apa? Suruhlah. Suruh artinya perintah. Tak boleh biarkan dia tak solat dah umur 7 tahun. Sebelum tu bagi pilihan pada dia untuk ikut. Dalil mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada cucu beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, bukan setakat solat wajib, malah ajarkan doa kunut solat witir. Sedangkan Al-Hasan lahir pada tahun ke-4 Hijrah. Tahun 4 Hijrah lahir, artinya Hasan masa Nabi wafat baru umur 6 tahun. Sebelum umur 6 tahun, Nabi dah ajarkan kepada Hasan. Hasan kata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witri. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta wa ta'alait." Doa ini Sayyidina Hasan kata Nabi ajar padaku beberapa kalimah yang aku hafal. Sebab Hasan ni bila riwayatkan hadis mesti sebut macam tu. Sebab dia umur 6 tahun masa Nabi wafat. Jadi orang kata, "Engkau budak kecil tahu apa umur 6 tahun?" Jadi tiap-tiap kali riwayatkan hadis dia kata, "Aku hafal beberapa kalimah daripada mulut Nabi." Aku hafal, maksudnya kecil. Hasan baru umur 6 tahun, Nabi dah ajarkan pada Hasan doa kunut witir.
Kadang-kadang orang kata lah kecil lagi. Tak, anak kita sebelum umur 7 tahun ajarkan dia solat, ajak dia solat, ajar suruh, tapi tak paksa. Umur 7 tahun paksa. 7 tahun kita paksa. Tak boleh kita tinggalkan anak kita solat, tak tanya dia, mesti suruh, mesti paksa. Umur 10 tahun baru boleh paksa gunakan kekerasan, penurutan. Jadi kalau nak cerita anak kita kecil-kecil solat tidak? Solat. Bawa ikut solat, bawa ke masjid dan sebagainya. Okay. Ini selingan. Jadi balik semula pada tajuk kita, kita suruh anak kita solat. Ini satu perkara ibadah lah, ibadah dan ada tauhid padanya. Tapi jangan sampai ibadah tu tidak disertai dengan tauhid. Jangan anak kita terpaksa solat sebab abah ada kat rumah. Jangan anak kita terpaksa tutup aurat sebab ada abang tengok yang cek, sebab ayah ada spy kat sekolah, sebab ayah rapat dengan ini. Tak, anak kita ajarkan dengan tauhid. Selain daripada kita ajak betulkan akhlak, tutup aurat, solat dan sebagainya, tauhid adalah asas. Supaya dia tahu bahawa tanggungjawab dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Sama ada dalam urusan ibadah yang melibatkan tauhid ibadah dan amalan, juga dalam urusan harian yang melibatkan sifat ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerhatikan dia ketika segala amal ibadah atau segala aktiviti harian yang dia lakukan. Ini tauhid. Kalau dia tak faham banyak bab, apa kita ajar dulu? Tauhid dulu. Bila tauhid ni jelas, maka kita tak payah suruh ibadah. Dia tanya macam mana nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tu masuk Islam dengan tauhid, dia akan tanya, bila saya nak belajar solat ni, nak solat. Saya sebagai seorang Muslim takkan tak solat. Macam mana wuduk? Dia datang sendiri. Kerana apa? Dia tahu dia wajib. Hidup ini perlu sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan hidup ni datang untuk ibadah Allah, beribadah kepada Allah. Jadi kalau tak tahu cara ibadah, macam mana nak ibadah? Tujuan hidup kita untuk beribadah, inilah dia yang pertama sekali yang perlu kita tegaskan, dakwah kepada tauhid. Dan pada masa sama kita kena ajar juga tauhid ini, Allah, siapakah Allah? Kerana dah ada di kalangan umat yang salah faham tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang dia dalam pemikiran dia tak sama macam Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim. Maka timbulnya perbincangan berkaitan tauhid al-asma' wa sifat. Tahu nama Allah dengan betul, tahu sifat Allah dengan betul, akhirnya ibadah dia betul. Dia boleh bila berdoa taklah keluar nama pelik-pelik. Bila dia ruqyah taklah panggil seru nama pelik-pelik. Tiba-tiba ya Akhanuh, ya Bakhanuh. Dari mana ya Akhanuh, Bakhanuh, semua sekali nama pelik-pelik datang masa ruqyah. Sebab tu pentingnya tauhid al-asma' wa sifat. Pentingnya tauhid ibadah, ajak orang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau salah juga tauhid ilmiah, salah faham, dia ibadah pada Allah. Tapi dia yakin juga dan kita doa pada Allah. Pada masa sama dia yakin di kawasan ada wali kawasan yang jaga, kena minta dengan wali itu sebagainya. Dah masalah lain pula. Pening, kita nak ajak dia ibadah pada Allah, itu tujuan asal. Tapi kadang-kadang diganggu dengan salah faham bab rububiyah. Ada wali kawasan, ada Nabi Khidir jaga kawasan laut, Nabi Ilyas jaga kawasan hutan, atau boleh minta dengan istighasah dengan orang wali-wali yang ada, boleh istighasah dengan siapa-siapa. Jadi kita masalah. Sebab tu tauhid ini kena datang serentak. Suruh ibadah kepada Allah, tauhid ibadah, fahamkan dia betul-betul, tahu Tuhan yang kamu sembah begini namanya, yang kamu seru begini sifatnya. Jangan sujud, bayangkan bila kita sujud, apa kita nak? Kita sekarang merendah di depan Allah. Tapi apa yang kita faham, apa yang ada dalam jiwa kita, Ahlussunnah wal Jamaah jelas. Merendah diri di depan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sujud di bawah Tuhan yang maha berkuasa, yang beristiwa di atas arash. Allah maha tinggi, Allah maha sempurna. Kita merendah diri daripada Allah SWT. Tapi kalau salah faham,
Jadi Tuhan kat mana-mana? Atau Tuhan tu nur, cahaya? Itu masalah. Sebab tu tauhid perlu pada tiga-tiga. Tauhid berkaitan dengan ibadah, suruh mereka beribadah hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengharapkan selain Allah. Tauhid asma' wa sifat, ketika mereka berdoa, menyeru, meminta, namanya betul yang diseru, dan apa yang mereka faham tentang sifat Allah Subhanahu wa taala juga betul, supaya bukan yang lain masuk. Bila salah dalam bab tauhid, dalam bab sifat sebagainya, ada orang pergi belajar, balik-balik jadi isim. Kenapa belajar agama, belajar tauhid, pergi belajar tentang kenal Allah, tiba-tiba jadi isim? Oh tak apa, itu namanya wali majzub. Wali apa kalau gila? Ilmu sunnah tidak bawa orang jadi gila. Ma'rifatullah yang sebenar bawa orang kepada faham agama, kenal Allah, ma'rifah yang betul, bukan jadi gila. Kalau begitulah, pergi belajar jadi gila, bukan jadi wali, jadi gila. Bukan ada mukallaf, bukan wali. Ini perlu jelas. Betul. Ketiga-tiga elemen rububiyah, uluhiyah dan al-asma' wa sifat perlu bersama. Perlu kita faham serentak. Kerana tiga elemen ini mempengaruhi ibadah seseorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bab ma jaa fi du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa taala. Bab ini mengisyaratkan bahawa risalah yang paling awal untuk kita sampaikan kepada manusia adalah tauhid dan membetulkan tauhid. Dalam bab ini ada golongan yang berselisih dengan Ahlussunnah wal Jamaah dalam kaedah dakwah atau dalam pemahaman terhadap dakwah dan tauhid itu sendiri. Golongan pertama, dan mereka inilah yang paling ramai, golongan liberal. Siapa liberal? Tak kisah, open-minded. Bila nama open-minded je power lah. Nampak macam orangnya open-minded lah dia tu. Satu sifat yang baik. Betul lah, open-minded pada bab yang Islam berikan kita open-minded. Tapi bab Islam suruh kita al-wala wal-barra, Islam ni ada perkara yang perlu kita meraihkan khilaf. Ada bab yang melibatkan al-wala wal-barra. Kita perlu pegang, kita benci dan sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Tak semua bab yang perlu kita open minded. Perlu jelas bab mana yang perlu kita open minded, bab mana yang perlu kita wala dan bara. Kita sanggup wala dan sanggup bara, sanggup menyayangi orang bersama, berkumpul al-wala bersama orang beriman. Dalam bab ini kita perlu bermusuh dengan orang yang lawan orang beriman. Ada bab wala al-bara. Ada bab yang kita perlu tasamuh. Kita ada tempatnya. Liberal yang salah, open minded yang salah kat mana? Sampai pada bab al-wala wal bara, dia open minded, dia bawa main. Bab yang ada nas, ada dalil Al-Quran, sunnah, ijma', dalam bab berkaitan dengan sifat Allah, nama-nama Allah, berkaitan dengan ma'rifatullah, dia suruh open. Sedangkan Quran sudah menerangkan, dia datang bawa tafsiran yang lain, minta kita open. Kita tak boleh. Bab ni tak boleh open. Bab ni perlu kepada al-wala terhadap akidah sunnah, terhadap apa yang sunnah sampaikan. Awal-awalnya open. Pergi belajar metafizik, belajar oleh kerana Aristotle juga dia mengisbatkan Tuhan terwujud. Apa salahnya isbatkan kewujudan Tuhan macam ikut cara dia? Oleh kerana Plato juga mengiktiraf bahawa Tuhan terwujud. Apa salah ikut caranya? Susunlah makhluk bawah sampai level-level sampai atas. Boleh, tak ada masalah. Kita pakai the great chain of being yang ada pada Platonism. Tak salah gunakan. Lama-lama agama ni bila dah tenggelam dalam falsafah, dia pandang rendah pula Islam. Islam ni senangnya. Kami susah-susah nak isbatkan Tuhan tu wujud.
datang kat tengok nas, tak ada cerita pula. Macam benda musallam, benda yang dah sedia wujud. Memanglah ahli sunnah meyakini bahawa fitrah, bahawa mengenal Tuhan dan mengetahui Allah itu adalah Tuhan, adalah benda yang fitrah. Tak perlu susah-susah. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul datang terus ajak mereka beribadah pada Allah. Kecuali orang yang rosak fitrah dia, baru kita tarik balik. Bukan semua orang yang dah kenal Allah dan yakin, dah masuk melalui pintu yakin, dah ibadah solat pada Allah, tiba-tiba wajibkan pula belajar tentang pembuktian kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata boleh, tapi belajar tentang kebuktian, buktikan Allah wujud, bukan sebagai satu akidah, satu masalah yang perlu diberikan fokus penekanan. Kecuali kalau dia tak yakin. Itu dalam bab kita cerita tentang kewujudan Tuhan, tujuannya apa? Dua tujuan utama. Pertama, macam mana Ibrahim kata, bila Allah kata, bila Ibrahim minta, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, tunjukkan aku macam mana kamu hidupkan makhluk yang mati. Allah kata, qala awalam tu'min, kamu tak percaya ke Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bahkan ya Allah, aku yakin, sangat yakin, tetapi aku nak tengok supaya hati jadi bertambah tenang. Jadi kita jadi belajar bincang tentang bukti kewujudan Allah supaya kita lagi tenang. Kita yakin dah Allah Subhanahu Wa Taala wujud, sembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita beribadah pada Allah. Tapi bila kita tahu bukti-bukti, kita makan bertambah iman, makin rasa tenang. Liyatma'inna qalbi. Tujuan kedua, kenapa kita cerita tentang kewujudan Allah? Bukan sebab kita tak yakin dengan akidah, tapi kerana kadang-kadang kita berdepan dengan golongan etis, golongan Mu'tazilah, golongan penafi sifat dan sebagainya. Jadi kita boleh berhujah. Macam Ibrahim alaihissalam ketika jumpa dengan Namrud. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Iz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Adakah kamu tidak perhatikan, tidak lihat kepada seorang lelaki yang berhujah, berdebat dengan Ibrahim, yang dia ni Allah SWT berikan dia kekuasaan. Bila Ibrahim berhujah, ni Namrud, Ibrahim berkata, Tuhan aku menghidupkan dan mematikan. Ini bukti yang paling utama. Nak bincang dengan golongan etis ke sebagainya, bukti Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Tapi mereka diam ke? Tak. Dia kata, ana uhyi wa umit. Aku pun menghidupkan, mematikan. Dipanggil dua orang banduan, bawa ambil banduan, satu dipancung, satu dilepaskan. Aku hidupkan dan matikan. Kat sini macam mana? Kita tahu dah dia menipu. Kita tahu dah dia penyangak. Tapi macam mana nak debat? Ibrahim kata, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah Subhanahu Wa Taala selalu atau sentiasa keluarkan matahari daripada arah timur. Besok kalau kau betul-betul kau yang buat tu, tukar, keluarkan daripada arah barat. Fabuhital ladzi kafar, maka terbungkam atau fabuhit, terbuktilah kebuhtanan atau kedustaan yang dibuat oleh si kafir tersebut. Wallahu la yahdil qaumil zalimin. Allah SWT tak akan beri hidayah kepada orang-orang yang zalim. Kita bukan tak bincang tentang bab atheism, bukan kita tak bincang tentang bab kewujudan Tuhan, tapi kita tak jadikan itu sebagai perkara yang utama ketika kita berbicara dengan orang Muslim. Kenapa? Selagi tak ada keperluan, kita bincangkan, ajak dia terus pada tauhid, sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah beza manhaj kita, manhaj salafus salih dengan manhaj golongan selepasnya. Golongan selepasnya kenapa jadi macam tu? Dia pergi baca falsafah Aristotle, falsafah Plato, pergi belajar yang lawan Abiquriyah, mana Epicurus paradox. Kenapa ada kejahatan kat dunia ni? Ini yang ada sekarang ni, etis sekarang. Dia dah bincang-bincang dengan etis. Lama-lama sekali, dia rasa itulah benda perbincangan paling penting. Kita bukan kata tak penting, tapi benda tu benda dah wujud dalam diri manusia secara fitrah. Anak kita dan kita yakin Allah SWT wujud. Tak ada masyarakat yang tak beragama. Okey.
Jadi kaedah-kaedah begini penting untuk kita faham. Sebab apa? Supaya kita tahu kenapa wujudnya perbezaan manhaj antara kaedah yang diasaskan oleh salafus salih, kaedah Islam, dan kenapa ada orang yang cuba ambil import manhaj dan kaedah yang diambil daripada yang lain. Sebab apa? Punca asalnya nak open minded. Open minded lah bab ni. Asalnya open minded. Last sekali dia anggap ahli hadis jumud, hasyawiyah, jahil, tak nak bertolak ansur, dia je betul. Penghujungnya jumpa pada hadis, oh hadis ahad tak diterima, sahih tak sahih. Hadis ahad. Penghujungnya ayat Quran. Oh, ayat Quran kalau tak macam yang kami dah belajar dalam falsafah ni, ayat Quran tu perlu takwil. Penghujungnya nisbahkan orang yang terima akidah ikut Quran sebagai kafir, musyabbihah, mujassimah dan sebagainya. Nampak kesan. Tempat yang sepatutnya kita perlu tegas al-wala' al-bara' padanya, bila dibuka untuk open minded pada bab yang perlu kita tegas, akan bermasalah. Tempat yang sepatutnya kita boleh bertolak ansur, boleh berbincang, kemudian buat gaduh, masalah juga. Bergaduh, beza-beza sikit-sikit dah lah kan? Vaksin, anti-vaksin. Saya jujur, saya bersama dengan yang vaksin. Saya jujur bersama yang vaksin secara amalan. Tapi saya tak tolak 100% dan membenci orang yang tak terima vaksin. Macam satu masalah yang besar. Buat apa gaduh? Betul lah ketika kerajaan perintahkan sebagainya. Sekarang dah habis cerita, tak payahlah bawa lagi. Yang dah vaksin pun, vaksin dah masuk badan. Yang tak vaksin pun dah tak perlu lagi dah nak scan. Baliklah. Benda ni bukan berkaitan dengan syarak. Ya, kita berbeza bukan tak berbeza. Tapi cukup-cukuplah. Bab yang boleh kita bertolak ansur. Bab yang kita tak boleh, jangan sampai bab ini tegas. Sampai pada bab akidah, open minded cukuplah. Ada orang pula, oh bab akhlak dia memang tegas lagi. Apa boleh pendakwah ustaz-ustaz ni akhlak tak bagus. Bab akidah dia tolak ansur. Dia anggap orang yang tegas itu sebagai kurang akhlak, kurang rahmat. Itulah yang hujah golongan etis. Dia nak suruh orang open dengan dia, mengaku Tuhan itu tak wujud, atau boleh terima sahaja. Sama ada yang etis Tuhan tak wujud, sama ada yang atheism, mengaku Tuhan wujud tapi nak hidup bebas. Sama ada atheism, Tuhan tu wujud tapi tak tahu siapa dia. Ada sesuatu yang wujudkan, tak tahu siapa dia. Sama ada deism, Tuhan tu wujud tapi lepas dah ciptakan orang, ciptakan makhluk, biar makhluk tu evolusi sendiri. Macam-macam mazhab, atheism. Betul, lepas dia keluarkan macam-macam, dia suruh kita bertolak ansur lah. Keluarkan teori, belajar teori Darwin, evolusi dan sebagainya. Sampai pada masa teori itu berlawanan dengan sains dan fakta sains dan sebagainya. Last sekali, kenapa kita tolak? Tolak ansur cukuplah. Bab ni, bab berkaitan dengan Tuhan, so tolak ansur. Jadi yang pentingnya, bukan tak boleh open minded, tetapi kita kena tahu bab mana yang kita perlu open minded, bab mana kita perlu al-wala dan al-bara. Jadi golongan yang paling marah sekali kalau cerita bab tauhid ni, first sekali golongan liberal. Liberal ni ada levelnya. Liberal ni ada levelnya. Mereka ni diasaskan dalam zaman dulu Jahmiyah lah. Yang paling liberal ni siapa? Jahmiyah. Dalam kacamata al-hadis yang nak pegang Al-Quran Sunnah, mereka ni paling teruk. Dalam kacamata orang yang open minded, oh dia ni paling open. Paling open. Zaman sekarang nak kenal open macam mana? Bab agama. Ada orang kata semua agama sama, semua agama baik. Ada orang kata tak agama sama je. Yang penting beramal, akhlak tu bagus, ikut undang-undang baguslah. Dia tak rompak, dia tak curi, dia tak semari. Agama tak agama ni cerita nombor 2. Ni yang paling satu pemikiran yang paling longgar dan ramai. Agama bukan benda yang berharga dan penting bagi dia. Ada golongan kata perlu beragama. Perlu beragama. Yang pertama tu dia tak kisah etis tak etis sebagainya.
Terima agama tak terima, syirik tak syirik, yang tu memang melampau lah, paling open. Yang kedua, yang tak setuju dengan bab ini, dan mereka akan tolak, mereka akan sangat marah siapa bincang tauhid, sesungguhnya umat ini akan berpecah kepada 73 golongan. Hadis ni hadis yang paling mereka benci. Paling mereka benci dan tak suka dibicarakan. Dianggap kalau cerita tentang umat ni pecah 73, hanya satu masuk syurga, dianggap kita kafirkan orang. Sedangkan kita tengah kupas bincangkan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan pertama open minded, sampai tahap semua agama tak ada masalah. Golongan kedua, dia tolak etis, yang penting agama. Theism. Siapa yang beragama baguslah. Sebab apa dia kata? Bila beragama, dia ada undang-undang, ada moral yang dipegang, ada syariat atau nak ikut, tinggallah beragama. Asalkan agama, syirik tak syirik, ahli kitab tak ahli kitab, Islam tak kira. Ada orang dia limitkan, takkan semua agama kot, keluarkan musyrikin. Tinggal ahli kitab. Ni golongan milah Ibrahim. Tinggal ahli kitab je. Yahudi, Nasrani, Islam. Dikeluarkan pula musyrikin. Tak nak jadi musyrikin. Lepas tu kita tanya, Islam, dia kan Yahudi, Nasrani, ahli kitab, semua agama samawi. Betul tak? Betul. Kenapa nak gaduh Yahudi Nasrani? Datang macam tu. Tak nak jawab macam mana? Tiba-tiba kedai minum dia tanya kita macam tu. Kita nak jawab pun yelah, tapi dia kan dah ubah agama dia. Tahu ke mana dia ubah? Tahu ke yang mana betul salah? You pun tak yakin kat mana ubah, yang mana tak ubah. Kenapa you nak marah Yahudi Nasrani? Kenapa nak kata salah semua salah? Takkan Yahudi semua salah, takkan Nasrani semua salah. Jadi mereka ni sampai pada bab mereka terpegun dengan Yahudi je, mulalah nukilkan kebaikan Yahudi begini begitu, kebaikan Nasrani begitu begitu. Ni golongan yang liberal, yang jenis ketiga. Saya pernah jumpa orang macam ni. Dia tu Yahudi Nasrani mana boleh kata kafir. Saya kata habis, lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dia diam. Ada Al-Quran, dia kata ada Al-Quran ke? Innal ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka dekat neraka jahanam kekal selamanya. Apa ya? Yahudi Nasrani tak? Ahli kitab ni bukan dia. Allah namakan ahli kitab bukan nak puji dia, tapi nak kutuk dia. Nak cerita dia asalnya ada kitab, tapi dia dah jadi kafir. Kerana apa? Kerana bid'ah-bid'ah yang lakukan dalam agama dia. Bid'ah dalam akidah sehingga wujudkan Tuhan Trinity. Bid'ah dalam bab ibadah sehingga menyembah selain Allah Subhanahu taala, jadikan Isa sebagai sembahan. Bid'ah dalam amalan. Dalam bab tawassul istighasah sehingga jadikan surat pengampunan itu ada asas nak pengampunan dosa. Awalnya dulu tak apa salahnya, orang baik, orang soleh, kita pergi jumpa orang baik, ustaz zaman tu lah, pergi kat ni. Last sekali wajib nak berdoa, nak minta ampun. Kamu tu pendosa tak boleh direct dengan Tuhan. Kamu kotor, kena melalui orang bersih. Orang bersih duduk kat meja tertentu, datang salam ke centang atau mengadu masalah kat dia bagi surat pengampunan dosa. Dia pula ampunkan dosa, ambil duit. ambil duit. Nak hantar pahala, kena panggil dia bacakan ni semua sekali, bagi duit kat dia je, dia boleh ni. Rosak masyarakat ahli kitab dengan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan dalam agama mereka, daripada bab akhlak sampai bab ibadah sehingga bab akidah, dan penghujungnya tak ada syariat yang diamalkan, hanya cerita rahmat. Penghujungnya dalam gereja-gereja penuh dengan wanita yang seksi menari sana sini. Habis agama. Ini yang open. Sampai masuk ke ahli kitab. Ada kata tak boleh. Mana boleh Yahudi Nasrani. Islam je lah. Islam cukup. Bagus lah. Yang ni bagus. Tapi dia kata asalkan Islam. Apa nak cerita ahli sunnah tak ahli sunnah? Orang tu Islam. Katanya apa dia usul ahli sunnah wal jamaah. Mula kau pecah belah lagi. Ahli sunnah wal jamaah. Islam dah lah. Kalau dia dah jadi beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, dengan rasul, dengan tak cukup ke? Dia solat, dia cerita rukun Islam, rukun iman. Itu nak jadi Islam.
Yang Nabi cerita 73 golongan ini bukan sekadar rukun iman, rukun Islam. Itu nak jadi Islam. Nabi cerita 73 wasataftariku hadhil ummah ila 73 firqah ini di kalangan yang dah beriman dengan Allah dan Rasul. Di kalangan umat al-ijabah yang pecah pada 73 golongan ni, bukan yang pergi dah jadi kafir, bukan. Nak sebab apa? Dalilnya mana? Nabi dah cerita tentang Yahudi berpecah sebelumnya, Nasrani berpecah sebelumnya. Ni cerita tentang Islam, yang dalam Islam. 73 golongan ini di kalangan orang yang percaya dengan rukun iman dan rukun Islam. Jadi usul sunnah berbeza daripada usul Islam. Ini banyak ni sekarang, masih ramai. Yang ni masih ramai. Ustaz-ustaz yang marah kita bawa kitab usul sunnah ke cerita, marah sangat. Cukuplah orang tu beriman dengan Allah, beriman dengan kiamat. Kita berdepan dengan golongan ini. Lepas tu ada golongan kita wajib memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah. Ini pun masalah juga. Cantik dah ahli sunnah, tapi ahli sunnah yang mana satu? Apakah sunnah yang sebenar? Rujukan sunnah tu balik pada mana? Satu golongan yang selamat tu kat mana? Di sinilah. Tuan-tuan, sebelum nak cerita peperangan berlaku antara kelompok tentu ahli sunnah, kita berdepan dengan kumpulan yang lain tadi. Ramai tak? Ramai. Kelompok nak cerita, yang semangat nak cari sunnah ni tak ramai. Yang cari sunnah, yang faham ahli sunnah ni bertembung dua ni. Nak pergi ke arah nak sebut nama kan, tak guna saman. Ke arah sana ke arah sini. Maka kita kena tahu di mana nikmatnya, tinggi nikmat sunnah yang Allah berikan. Kita kena faham. Manusia yang ramai yang bukan yang kafir itu cerita nombor 2 lah. Ni cerita yang jenis di kalangan umat ni yang open minded yang tadi ni. Kita ni berada di satu kelompok. Kelompok ni lah yang sering buat diskusi dua. Siapa ikut sunnah, tidak sunnah. Manhaj macam mana? Masing-masing ikut sunnah, tapi ikut manhaj siapa? Kita kata satu kelompok tu siapa? Tuan-tuan, satu kumpulan tu siapa? Tahu dah bagi ahli sunnah, tapi siapa? Kat mana kita nak jadikan, nak pastikan bahawa kelompok tu siapa? Kita ahli sunnah wal jamaah meyakini satu kelompok itu yang kita yakin dan pasti adalah salafus salih dan sahabat, sebab Quran yang terangkan mereka ini ahli syurga yang selamat, yang tak ke neraka. Confirm siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kelompok yang selamat ini, yang Nabi kata satu masuk syurga, tak payah pergi susah-susah cari siapa mereka. Tak payah susah-susah. Allah dah beritahu. Yang dijamin masuk syurga itu adalah sahabat Nabi SAW. Di kalangan muhajirin, ansar, dan orang-orang yang ikut mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Di kalangan sahabat, ini jelas sahabat yang masuk Islam selepas pembukaan kota Makkah, kota Makkah. Dan orang-orang yang ikut mereka selepas itu. Sebab tu ada istilah sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, tabul atba'. Kerana dengan ittiba' mereka, wallazina taba'uhum bi ihsan, inilah dia istilah ahli sunnah wal jamaah. Inilah dia maksud salafus salih. Sahabat confirm semua dijanjikan syurga. Nabi ajar mereka agama, Nabi iktiraf mereka takkan salah. Nabi kata ikut sunnahku dan ikut sunnah khulafa'ur rasyidin selepas itu. Sebab Nabi ajar, Nabi kenal, Nabi faham. Allah turunkan wahyu, beritahu isi hati Abu Bakar, beritahu isi hati Umar. Allah semuanya clear sampai Nabi kata lepas aku wafat ikut mereka. Tak cukup ke? Kita ajar. Imam Syafi'i sampai kat Baghdad, nak tinggalkan Baghdad. Imam Syafi'i kata ilmu aku nak tahu, aku tak ada, tapi aku tinggalkan Ahmad bin Hanbal yang alim, terujuk pada dia. Guru yang mengenali, tahu anak murid tu kuasai tahap mana. Dan kita paling-paling guru, manusia biasa, tak tahu isi hati siapa. Tapi untuk generasi awal, hati mereka Allah dah iktiraf. Allah kata radhiyallahu anhum wa radu
Radu'an. Allah redha dengan mereka dan mereka redha dengan Allah. Bukan mereka munafik. Bukan mereka nak cari kemasyhuran. Bukan mereka cari pangkat, cari harta. Siapa lagi kita nak ikut? Ta'rif ahli sunnah ini menjadi polemik. Hatta di kalangan orang ikut sunnah sekalipun. Dah mengaku ikut sunnah, tak nak tinggalkan bid'ah. Sampai pada bab cerita akidah, mereka pula lawan. Mereka pula marah. Cukup-cukuplah kita bertolak ansur semua. Kita tak ada masalah tolak ansur dalam muamalah. Tak ada masalah. Kerjasama semua perkara. Tapi dalam bab akidah, bab keyakinan, kita kena ada ta'rif. Bila ada khilaf, jangan sampai tinggal perasaan curiga dan syak dalam hati. Jangan. Dan anak pun kita jadi kat kelas je. Kat kelas kita je lah. Yang khusus. Kalau pergi kat masjid, surau dan masyarakat awam, tak boleh juga. Kita perlu raikan perkara begini. Mana kita ambil cara yang lembut, sampaikan. Tapi kita yang betul-betul kata dari khusus ni, jangan sampai kita sendiri tak clear. Sangat-sangat terkejut bila ada di kalangan sahabat-sahabat yang sunnah, di kalangan sahabat-sahabat, malah di kalangan ustaz-ustaz sunnah sebagainya, tiba-tiba bab akidah saja betul ansur. Oh, ya ahli sunnah tu sekian dan sekian. Sehingga macam tak jelas pula. Macam agama Islam ni, tak ada pun Nabi tentukan siapa ahli sunnah yang jelas. Macam tak ada tempat berpaut. Tak mungkin masalah akidah umat ini tak ada tempat berpaut. Kita tahu siapa yang betul. Ada dalil Quran, ada dalil sunnah. Ada golongan yang masuk syurga ni, yang selamat ni, mereka dah ijma'kan. Apa perkara? Tinggal kita ikut dan belajar. Sebab tu bab ni kita ambil, kita belajar, kita lihat, tengok balik. Jadi kita berdepan dengan siapa? Berdepan dengan golongan liberal tadi. Liberal erti kata yang open minded lah. Bukan liberal yang saya nak ceritakan yang liberalisme dalam al-ilmaniyah, dalam pecahan golongan etis. Liberal tu pisahkan mana golongan sekularisme, yang tu pisahkan agama daripada kehidupan. Itu lain. Tapi maksud saya liberal tadi yang open minded tadi. Jadi kita kata bagus tak open minded? Bagus, tapi kena tahu kat mana perlu, kat mana bab apa yang perlu open minded. Berilmu dalam Islam ni ada ilmu yang kata macam Imam Tahawi kata, kena tahu jangan jelas. Ada bab ilmu yang kita mampu capai, ada ilmu kita tak mampu capai. Siapa-siapa yang cuba untuk capai ilmu yang Allah tutup, dia ni bawa kepada kehinaan. Dia takkan mencapai tujuan. Okey, bab tu kita bawa kemudian. Yang penting faham. Bab ma jaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa taala. Bab mengumpulkan hadis-hadis tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang pengajaran kita ambil daripada terjemah al-Imam Bukhari, dakwah kepada Allah itu perlu dimulakan dengan tauhid. Ustaz, mana buktinya? Ni cerita bab dakwah tauhid, tak ada cerita pun mula-mula dari mana saya ambil. Itu masuk hadis sekarang. Kita baca hadis sekarang. Okey. Apa kaitannya? Macam mana kita nak faham yang Bukhari maksudkan awal-awal dakwah adalah tauhid? Tu. Yang kita nak baca. Okey, hadis. Haddatsana Abu Asim. Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari kumpulkan hadis Sahih Bukhari selama 16 tahun kita sebut? Kita nak buat sistem apa? Soal jawab. Soal balik apa kita belajar yang lepas. Kenapa Imam Bukhari tak pergi hafal kitab Musannaf Abdul Razak ya? Cukuplah. Dah ada Musannaf Abdul Razak, dah ada Musnad Imam Ahmad, dah ada Muwatta Imam Malik, dah ada Musannaf Ibn Syaibah, Ibn Abi Syaibah dah ada. Dah ada kitab-kitab yang lain banyak. Imam Bukhari hadis cukup, kekuatan hafalannya cukup, duk hafal settle. Betul tak? Logik tak? Imam Bukhari tahun 256. Sebelumnya banyak muhadisin dan ada buku-buku yang banyak, kitab yang banyak. Sampaikan semua kitab Kutubus Sittah ni hampir kalau kumpulkan dalam Musnad Imam Ahmad bersama dengan Muwatta, macam dah habis dah. Benda yang sama. Jadi imam-imam hadis ni kenapa lagi nak pergi rihlah tuntut ilmu sana sini? Sebab dalam bab meriwayatkan hadis, level yang paling tinggi sekali
dalam periwayatan hadis adalah haddatsana, akhbarana atau sami'tu min. Dengar langsung daripada mulut dia, bukan pergi ambil buku dia beli. Tuan-tuan nak dengar kelas, tak kata tuan nak dengar kelas, kata kalau dengar kelas ustaz, ambil contoh ustaz buat asma'. Tak sama orang yang pergi ambil video dia, atau pergi kat buku dia, atau pergi ke mana-mana, dengan orang yang duduk belajar berguru depan dia dan kenal di depan dia. Dengar haddatsana. Imam Bukhari syaratkan semua hadis yang beliau riwayatkan itu beliau dengar langsung daripada guru dia. Sebab itulah rihlah itu sudah 16 tahun. Dah dengar semua hadis yang Imam Bukhari riwayatkan, bukan yang terima melalui kawan, tak. Mesti direct haddatsana. Sebab tu dah mula dengan haddatsana Abu Asim. Sebab tu semua perawi yang nak tahu guru Imam Bukhari siapa, bukalah kitab Sahih Bukhari tu, berapa nama yang disenaraikan tu, itulah guru dia yang langsung. Itu memang guru Imam Bukhari secara langsung. Jadi ramai tak? Ramai. Saya pernah ajar benda ni, orang kata, Ustaz, Abu Asim ni guru Imam Bukhari. Kita, Ustaz ringkaskanlah berapa orang guru Imam Bukhari. Saya pergi ringkas sendiri. buka semua hadis tu, ringkas tengok sendiri. Dia ingat kerja senang, ringkas macam kita, letak senarai macam tu. Dah ada buku. Tapi nak faham, kadang-kadang orang tanya ni, dia nampak punya kerja mudah. Sebab tu ulama-ulama tak kata cukup. Kalau nak betul, pergilah tengok Sahih Bukhari pada awal hingga akhir, tengok haddatsana siapa yang first kali. Sebab semuanya guru Imam Bukhari, guru langsung. Sebab Imam Bukhari, kenapa beliau pergi merantau dan cari hadis? Kerana beliau tak cukup terima hadis dengan jalan yang rendah. Dalam meriwayatkan hadis, dalam belajar ni dia ada 8 level bagi golongan ahli hadis. Dia ada 8 level. Level pertama, mana terima secara hissi, iaitu perkataan sami'tu, haddatsana, haddatsani, akhbarana, yang langsung direct. Ini pun khilaf sesama mereka yang mana lebih tinggi, haddatsana ke akhbarana ke, ni semua perbincangan letakkan pada golongan muhaddisin. Tapi dia jumpa direct, belajar direct, dengar daripada mulut guru dia. Yang kedua, level kedua apa dia? Al-qira'ah ala syekh. Guru tu diam je. Dia dah jumpa, contoh saya tulis buku. Contohlah 40 hadis akidah, contoh. Bukan buku orang lain tu, tajuk sama. 40 hadis akidah. Jadi saya tulis buku, ada orang kawan-kawan kata, anak-anak apa ambil sanad entahlah macam mana. Dia baca hadis, saya dengar, betul, baca balik. Dia baca, guru dia dengar. Yang pertama guru tu mengajar, sampaikan, dibacakan balik, guru sampaikan, itu haddatsana. Level kedua, dia bacakan, dia dah tahu dah, Syekh fulan dan fulan riwayatkan hadis sekian dan sekian. Dia bacakan, Syekh tu angguk. Okey, betul. Betul ke Syekh? Syekh riwayatkan hadis sekian, baca 1 2 3, guru tu angguk. Betul. Itu nama qara'tu ala qira'ah ala Syekh. Baca, Syekh dia dengar. Jadi jumpa tak? Jumpa juga. Tapi level dia tak sama dengan yang baca. Sebab tu kita dalam kisah-kisah banyak anak murid yang minta guru bacakan. Dia tak nak diterima, dia tak nak dengar kat kuliah. Dia nak guru tu cakap dengan dia, nak pada akhbarani, qala li, dia nak direct. Tuhan guru cakap dengan aku, sampai pada aku, terangkan pada aku. Ini level-level dalam berguru. Level kedua, qira'ah ala syekh. Dia baca, syekh dengar. Level ketiga, ijazah. Apa maksud ijazah? Guru tu ada buku semua sekali, dia dah confirm betul, dia kata, ni saya ijazahkan. Ni, tanya, Syekh tolong bacakan hadis yang Syekh terima dengan sekali. Saya tak ada masa ni. Contoh. Atau banyak lagi, jadual padat. Ni buku ni saya dah saya baca, saya dah saya dah semak, saya ijazahkan pada awak. Itu nama ijazah. Levelnya sama tak dengan tadi? Tak, rendah
sikit. Level keempat, munawalah. Minta, ambil ya. Dia kena serah, munawalah. Level kelima, al-kitabah. Tak direct, tapi orang tu tanya, buat soalan, tanya, kirim soalan. Kau pergi jumpa dengan Dr. Rolah ke? Tanya dia, ada tak hadiah-hadiah berkaitan dengan umrah ni? Dia pun tulis, kirim datang. Oh, dapat buku daripada, dengan permintaan dapat buku yang ditulis oleh Dr. Rolah contoh. Itu nama kitabah. Sama tak dengan tadi? Tak. Sama-sama meriwayatkan, tapi levelnya tidak sama. Level yang keenam, al-i'lam. Dia beritahu. Ada kat situ. Ada tak ada Syekh riwayatkan sekian? Ada. Cuba cari. Buku tu saya ada ni. Cuba cari jumpa, dapatlah. Itu nama al-i'lam. Itu contoh contoh yang saya dah mudahkan dengan cara bahasa mudah lah. Kalau ikut contoh hadis, istilah dia lebih detail lagi. Nak fahamkan kalimah haddathana yang ada pada Imam Bukhari. Nak fahamkan kalimah haddathana. Level yang ketujuh, al-wasiyah, wasiat. Pesanan lah. Tinggalkan pesan. Ni buku ni sekian, nanti bagi pada ayah ada buku sekian, nanti bagi pada Abdullah, bagi pada Ahmad. Al-wasiyah. Lepas ayah tak ada, nanti tengok anak-anak semua belajar. Kita dah banyak buku kat rumah. Tengok anak-anak semua tak faham bahasa Arab. Buku kat Arab kita bahasa Arab contoh. Nanti ayah meninggal, buku bahasa Arab ni kasihlah kat Ustaz Abu Mubarak tu contohnya. Kan? Jadi kita, bukan contoh saya nak kitab Ini satu contoh. Jadi ada orang macam tu, dia dah meninggal, dia serah. Ni banyak di negara Arab, banyak masyayikh. Kalau nak cari buku sebagainya, syekh-syekh yang wasiatkan. Nanti bila dah meninggal, tengok anak-anak semua dah kadang-kadang tak ada anak. Syekh hebat tapi tak ada anak, tak ada zuriat. Atau anak perempuan, dia tak nak anak perempuan dia pergi mengajar sana sini, masuk TV sana sini. Dia kata nanti buku-buku ni bagi pada Syekh fulan dan fulan. Mana dalam hadis begitu. Ada wasiyah, dan yang last sekali wijadah. Wijadah ni apa? Kita tak ada, Syekh tak pesan, kita tak minta, tak apa, kita jumpa tulisan tangan dia. Kita kenal tulisan tangan Syekh. Jumpa bawah, dia tak sebut tak apa, tak minta tak apa, tiba-tiba jumpa bawah bantal dia. Bantal, ni buku bawah bantal Syekh, tulisan tangan dia. Ni level apa? Level ke-8. Datang geng-geng tak kenal ilmu hadis, jumpa Sahih Bukhari dengan riwayat haddatsana, dia kata kami nak cari yang tulisan tangan Imam Bukhari. Ada tak macam ni? Ada, sebab jahil, tak faham tentang ilmu hadis. Dia ingat kalau jumpa, kami tak nak riwayat Sahih Bukhari ni, kami rasa ni, kami nak yang tulisan tangan Imam Bukhari. Dia tak tahu selepas Imam Bukhari 70,000 orang catat, tulis, ulama dah terima secara mutawatir, inilah tulisan Imam Bukhari. Dan orang yang hafal Sahih Bukhari, orang tulis buku tentang Rijal Bukhari, tulis kitab Mustakhrajat Bukhari. Apa syak lagi? Yang kamu tak pernah belajar bidang hadis, tak pernah tahu apa-apa, tiba-tiba datang pula nak cuba meragukan orang tentang Sahih Bukhari. Banyak orang yang memandai-mandai begini pada zaman sekarang. Saya ingat pada satu video, saya tengok video Syekh Al-Utsaimin hafizahullah. Syekh Utsaimin ni beliau cerita tentang seorang pensyarah yang sentiasa keluar kat TV daripada Al-Azhar, minta Allah sebut nama universiti. Tapi kalau tuan pergi cari kat video, jumpalah kat YouTube. Dia kata Sahih Bukhari tak ada, palsu. Dia kata Sahih Bukhari ini ditulis oleh seorang bernama Jum'ah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jum'ah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Saya dapati dia seorang yang cacat, buta. Seorang yang buta, tak pernah keluar dari Bukhara. Jadi macam mana cerita-cerita semua palsu? Cerita saya ketawa. Kenapa? Sepatutnya logik tak ada sebut tu. Kita yang bela-bela ni betul juga. Cek balik Imam Bukhari macam mana.
Syekh dengar dah tahu dah. Dia ni siapa? Walaupun kamu profesor, orang agungkan syekh masuk TV sebagainya, belum tentu kamu pakar dalam bidang. Sebab dia pergi buka buku yang ditulis kitab Jami' ni, Imam Bukhari Jami' ni, kitab Jami', Jama'ahu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dia baca Jum'ah. Jama'ahu dikumpulkan oleh Muhammad bin Ismail. Dia tak baca Jama'ahu, dia baca Jum'ah Muhammad Ismail. Jum'ah, jumpalah Jum'ah yang kat sana, yang betul-betul tak keluar daripada Bukhara. Ini sebab tu jangan, dalam bab agama ni, jangan suka keluarkan teori baru, jangan suka buat benda, cakap benda orang tak pernah cakap. Kadang-kadang kita rasa kita ni hebat, saya lah yang paling pertama sekali tahu benda ni. Masa tu hebat, lepas tu kelakar. Jangan pandai-pandai. Orang zaman dulu tak pernah tahu, saya ni dah belajar, saya tahu macam ni. Kita kena betulkan dakwah kita. Jangan banyak sangat nak betulkan. Ikut. Mana kibar ulama, mereka dah buat, mereka terima, mereka dah hadapi semua yang kita rasa kita jumpa tu. Kita tahu, letakkan keyakinan bahawa mereka dah jumpa, kecuali terbukti dengan jelas bahawa mereka tersilap. Kita dah ada imam di depan kita, ikut imam-imam sunnah, turut atamanya salafus salih. Sebab tu datang golongan kemudian, salafus salih dulu tak belajar ilmu kalam, dia tak tahu betul-betul, dia tak ilmu falsafah. Ilmu falsafah ni satu orang belajar falsafah, akalnya tinggi semua sekali. Penghujungnya, bandingkan betul-betul ilmu geng ni, yang kata terlalu akal, tak ada akal mana. Saya dari dulu lagi saya geram dengan kali saya memperlekehkan orang. Kenapa memperlekehkan orang? Tak, sebab mereka memperlekehkan ahli hadis. Kalau mereka diam baik, saya tak perlekehkan. Kalau mereka tak perolokkan ahli hadis, kita tak tergamak untuk perolokkan mereka. Tapi bila mereka bangga dengan kaedah dia, kemudian memperolokkan al-hadis, takkan kita nak diam dan merasa segan untuk tegakkan ulama-ulama sunnah. Kita perlu ada izzah dan perlu ada keyakinan, yang izzah tu tak akan datang kecuali kita yakin dan faham betul-betul. Kalau orang tanya ta'rif ahli sunnah, jangan tak apalah. Manusia ni bila tak ada ilmu yang jelas, dia akan pergi first kali apa? Bertolak ansur. Bertolak ansur ketika jahil ni masalah utama. Dia tolak ansur dengan orang bukan sebab dia ada ilmu, dia ada izzah dan dia tahu, dan tak tolak ansur sebab dia tak belajar lagi, dia tak tahu, tak nak mengaku tak tahu. Last sekali, saya ni bab ni saya agak open sikit. Susah dengan ustaz tu, dia gini-gini. Sedap. Hakikatnya dia tak tahu dan dia tak yakin, tak nak ambil, dia tak ambil pot bukan sebab dia tahu ada masalah, tak ambil pot sebab dia jahil, kemudian membangga diri bahawa dia seorang yang tolerance. Saya juga pernah ramai jumpa kawan-kawan kata, ana ni masuk je semua, masuk buat je semua sekali. Kita kena bil hikmah, dakwah kena hikmah. Dakwah hikmah, sampaikan dengan hikmah, bukan diam kemudian tak sampai jadi hikmah. Diam tu tak buat kerja. Yang diam, yang tak sampaikan, yang tak kisah tentang dakwah, ketika dakwah ditekan, dituduh, dikata, kemudian diam, akhirnya mendakwa sebagai hikmah. Tak. Allah kata, ud'u, arahan untuk berdakwah, ila sabili rabbika, berdakwalah ke jalan Tuhanmu, artinya sampaikan yang hak. Kemudian baru bil hikmah wal mau'izatul hasanah, sampaikan dengan cara hikmah. Bukan kita tak buat kerja, diam, kemudian dakwa kita hikmah. Tidak, dakwah perlu sampaikan. Ya, ada benda yang perlu diam, tapi bukan dengan yang berbangga dengan hikmah kerana dapat kedudukan, dapat tempat, dapat harta ini dan itu, kemudian mengutuk orang berada di medan untuk menyampaikan yang betul. Dan ini wujud. Okey, balik semula, slow balik. Macam semangat lebih pula ni. Okey. Tak masuk lagi hadis ni. Okey, kita masuk hadis. Ulang balik semula. Tapi bab ni harapnya tuan-tuan tak boring lah. Tak boring. Okey, balik semula. Kendurkan sikit. Minta izin saya minum air kejap. Bismillah. Haddathana. Tadi sebenarnya nak fahamkan haddathana ialah. Jadi Imam Bukhari merantau dan belajar
Sebab beliau dah terima dah hadis-hadis, beliau tahu dah, beliau hafal. Macam Imam Syafi'i dah hafal kitab Muwatta dah awal lagi. Tapi beliau kenapa duduk dengan Imam Malik, nak berguru, nak terima langsung, bukan daripada buku, nak terima daripada mulut Imam Malik. Begitu juga Imam Bukhari merantau dan cari guru-guru tadi, bukan mereka tak tahu hadis, tapi kata, ya Syekh tolong sampaikan saya hadis yang tuan terima daripada fulan dan fulan. Kan dia dah tahu dah, bukan tak tahu, tapi nak dengar langsung daripada mulut Syekh. Syekh meriwayatkan. Itu maksud haddatsana. Jadi dia penuntut ilmu yang betul, bukan duduk jadi keyboard warrior. Pergi kelas pun tidak, belajar pun tidak, tak pernah begini begitu, sana sini. Dia jadi keyboard warrior. Seorang yang sangat alim, kritik sana sini, sampai masa internet habis data, otak pun habis data. Itu yang banyak berlaku. Banyak berlaku. Itu yang kita risaukan, berlaku pada siapa sekalipun boleh berlaku. Jadi kita nak tak nak kena ikut sunnah ulama dahulu. Mereka walaupun tahu, tapi mereka cari yang paling level paling tinggi. Dan itulah antaranya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Beliau kata haddatsana Abu Asim, telah menyampaikan hadis kepada aku Abu Asim. Abu Asim Ad-Dhahhak, Al-Imam Ad-Dhahhak. Apa level Ad-Dhahhak? Tabi'in. Tabi'in. Jadi ni memang level tinggi lah. Antara sanad yang tinggi ada pada Imam Bukhari. Beliau sempat jumpa salah seorang daripada tabi'in. Haddatsana Abu Asim, haddatsana Zakaria bin Ishaq. Zakaria bin Ishaq Al-Makki, ulama Makkah, dan tinggal di Makkah. Artinya Imam Bukhari terima hadis ni hatta Abu Asim Makkah. Jadi hadis ni kita tahu terima kat mana? Terima di Makkah. An Yahya bin Abdullah Sayfi. Yahya bin Abdullah Sayfi. Beliau adalah Yahya bin Muhammad. Yahya bin Muhammad bin Abdullah. Kadang-kadang orang Arab ni menisbahkan pada atuk terus. Jadi Yahya bin Abdullah bin Sayfi sama dengan Yahya bin Muhammad Sayfi. Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Sayfi. Boleh kalau orang kata Muhammad Yahya bin Muhammad atau Yahya bin Abdullah As-Sayfi, orang yang sama. Orang tanya sekoh tak sekoh Ustaz? Dah, Sahih Bukhari tak payah sebut sekoh lah, semua sekoh. Semuanya sekoh perawinya. Sebab tu kita tak fokus kepada kedudukan jarah wa ta'dil. Kita cuma kenal mereka orang mana, cukup. An Abi Ma'bad Nafiz. Abi Ma'bad juga Makkah. An Ibni Abbas, daripada Abdullah bin Abbas. Ibni Abbas ada dua. Ada dua. Sebab Abbas bin Abdul Muttalib ada dua orang anak lelaki yang sahabat. Siapa? Abdullah bin Abbas dan seorang lagi, siapa nama abang Abdullah bin Abbas? Siapa? Fadl. Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl. Ya, Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas zaman Nabi SAW, ketika Nabi pergi Hajjatul Wada', dia ni pemuda. Abdullah bin Abbas budak kecil. Anak abang ni Al-Fadl. Kalau sebut Ibnu Abbas, anak Abbas, Al-Fadl ke Abdullah? Confirm Abdullah. Istilah ulama sebut Ibnu Abbas tanpa menyebutkan nama, confirm yang dimasukkan itu Abdullah bin Abbas, bukan Al-Fadl. Bukan Al-Fadl. Tapi kalau Al-Fadl mesti disebut nama Al-Fadl bin Abbas. Jangan pula orang kata Ibnu Abbas entah-entah bukan Abdullah bin Abbas, Al-Fadl bin Abbas. Dia kan Ibnu Abbas juga, anak Abbas juga. Ya, tapi ulama ada cara mereka. Benda ni kat mana nak dapat? Tak ada. Kena ada kelas. Kena belajar, kena talaqi, kena duduk, kita akan tahu. Oh, begitu. Itu nama fawaid. Fawaid tadi tak ada kat buku, tak ada kat sini, tapi ulama tahu. Jadi jalur ni semua Makkah.
Ibn Abbas kan kat Taif, kat Mekah. Jadi jalan dia kena tahu dah, oh kat mana Imam Bukhari terima. Perawi dia sejalan tu semua Makkah, oh tahu. Ni sanad yang pertama. Sanad pertama ini, okey, ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Yang riwayatkan hadis seorang ke dua orang? Seorang, Abdullah, betul? Bukan Abbas. Abbas tak meriwayatkan. Sepatutnya apa? Radhiyallahu anhu. Tapi bab doa tidak. Oleh kerana Abdullah sahabat, ayahnya Al-Abbas pun sahabat, nama mereka disebutkan walaupun yang meriwayatkan hanya Abdullah, bukan Al-Abbas. Tapi kaedah ulama sunnah dan ulama muhaddithin, bila seorang itu disebutkan bersama dengan nama bapanya dan kedua-duanya sahabat, kita sebut radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sebab Abdullah pun sahabat, Umar pun sahabat. Tapi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebab dia sahaja sahabat, ayahnya tidak, bukan sahabat. Itu kaedah. Jadi an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'azan ilal Yaman. Nabi mengutuskan Mu'az ke negeri Yaman. Kalimah negeri Yaman bermaksud ke satu daerah daripada negeri Yaman, bukan pergi semua negeri Yaman. Satu daerah, satu arah daripada negeri Yaman. Okey, cukup hadis yang pertama. Macam tu je hadis dia. Sebab tu kena tengok hadis yang kedua. Cerita yang sama. Cerita yang sama. Wa haddatsani Abdullah bin Abil Aswad Al-Basri. Ini sanad Basrah. Tadi sanad Makkah. Artinya hadis yang sama diterima daripada kat Mekah jumpa perawi riwayatkan hadis ini, kat Basrah pun jumpa orang yang riwayatkan hadis begini di kalangan ulama Basrah. Sebab tu Imam Bukhari rahimahullah bila sebut haddatsani. Apa beza haddatsana dengan haddatsani? Haddatsana ramai-ramai je ni. Haddatsani betul-betul bawa buku, Syekh cerita dengan dia secara langsung. Haddatsani, aku seorang je masa tu. Langsung belajar dengan Syekh, berguru lutut depan lutut atau duduk depan dia, dia bacakan riwayat kepada aku secara khas. Haddatsani Abdullah bin Abil Aswad, atau kalau kita Abdullah haddatsani Abdullah bin Abil Aswad Al-Basri. Haddatsana Al-Fadl bin Ala, Abul Ala, beliau Abul Ala. Al-Fadl bin Al-Ala, anak beliau nama Al-Ala, beliau juga Abul Ala. Al-Kufi, ahli Kufah, kemudian tu Al-Basri, berhijrah ke Basrah. Jadi kita tahu sanad ni sanad Basrah. Haddatsana Ismail bin Umayyah Al-Umawi, di kalangan pembesar Umayyah, Ismail bin Umayyah. An Yahya bin Abdullah bin Saifi, daripada Yahya bin Abdullah bin Saifi. Jadi balik semula, jumpa balik pada sanad tadi. Artinya gurunya balik ke Yahya bin Abdullah Saifi, iaitu guru dia ni Yahya bin Abdullah Saifi orang Mekah. Jadi yang pergi Mekah Ismail bin Umayyah. Jadi jalan jumpa kat Mekah, jumpa kat Basrah. Artinya hadis ni betul-betul lah sama. Cerita yang sama, belajar kat Mekah, sanad yang sama, cuma jumpa di guru atas, di bahagian atas. Yahya bin Abdullah Saifi annahu sami'a Aba Ma'badin, bahawa dia mendengar Abu Ma'bad. Okey, apa bezanya? Kat atas Abdullah bin Saifi hanya sebut an daripada Abi Ma'bad. Sampai kat bawah annahu sami'a Aba Ma'bad, dengar secara sama. An ni umum, semua boleh sebut an, tapi sebut sami'a, dengar langsung. Syarat Imam Bukhari, semua hadis yang beliau riwayatkan adalah riwayat dengan sama. Levelnya bukan level
ijazah. La, level sama. Jadi bila datangkan riwayat yang kedua, terangkan bahawa Aba Ma'bad Yahya bin Abdullah bin Saifi atau Yahya bin Muhammad Saifi juga mendengar secara sama daripada Aba Ma'bad. Walaupun dalam sanad yang pertama an. Ni perawi kita main nama perawi pun susah. Nak haddathani akhbarani an lain-lain. Kita bukan ulama hadis bukan nak riwayatkan macam kita. Baca hadis cukup lah. Tak. Ilmu yang penuh dengan data, penuh dengan seni, penuh dengan fakta. Sebab tu orang nak buat, sebab tu ilmu hadis ni datang pemalsu hadis, nak buat palsu pun susah. Dia nak reka, nak letakkan nama perawi ni mana? Nak letakkan hadis palsu, macam mana nak palsukan? Semua dah bukukan. Orang nak reka hadis palsu, tak jumpa jalan nak reka. Takkan orang yang kenal hadis, mahir hadis, tiba-tiba reka. Orang yang kenal dan mahir dengan hadis sekalipun, kalau reka diketahui, apatah lagi orang jahil tiba-tiba datang ayat ada rakakatul lafzi. Ayat pelik-pelik, bunyi lain je, hadis Nabi tak pernah cakap macam ni. Kita tahu bahasa guru kita contoh. Tiba-tiba orang kata, "Cikgu kau cakap macam ni." Tak pernah dengar pula ayat dia macam tu. Tiba-tiba keluar perkataan, contohnya orang yang kita tahu sangat beradab, tiba-tiba keluar perkataan yang kasar ataupun lucah sebagainya. Tak mungkin. Nabi SAW, Nabi, orang hafal kalam Nabi ni, sebab orang tahu ada zauq, adanya perasaan tahu inilah dia uslub Nabi SAW. Tiba-tiba datang orang buat datangkan janji-janji syurga, janji neraka, datang benda yang pelik-pelik. Ulama kata ini macam ada something. Cek sanad dia. Masa dia boleh cek sanad. Cek betul-betul. Ada penipu rupanya. Sanad tu ada penipu. Ada dan rasa salah kot. Cek. Betul lah dia tak hafalkan sanad. Ada yang betul-betul penipu. Kalau cerita pelik-pelik je akan jumpa penipu. Tapi kalau cerita macam ada perkataan macam beza sikit, tersalah kot. Riwayat dengan makna kot. Itu dah akan ada. Dari situ baru datangnya tafsiran terhadap teks. Bukannya dibuat oleh sebahagian pada orang zaman sekarang. Dia dah kata hadis ittirab, sedangkan sanad boleh tak faham. Apa tak faham? Tiba-tiba hukumkan sanad ittirab. Tak boleh. Mana boleh? Muhaddisin tak terima, tak suka hati nak kata ittirab ke, ikut suka hati, ikut suka tafsiran kita, tidak. Ilmu ini ilmu yang ada seninya. Ilmu yang khas. Annahu sami'a Aba Ma'din maula ibn Abbas. Siapa Aba Ma'bad? Dia adalah maula ibnu Abbas. Maula sama ada orang yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Abbas ataupun orang yang diislamkan oleh Abdullah bin Abbas. An artinya daripada. Contoh ada 8 tu, 8 level terima hadis tadi, disebut an, boleh pakai semua. Tak tahu sama ke, wijadah ke sebagainya. An ni dia umum. Dia umum daripada. Dia tak cerita dengar langsung ke, dengar dia tak cerita. Dia cerita an. Dia kadang-kadang nak cepat. Malah cerita banyak an senang. An ni yang paling senang. Cepat. Tapi muhaddisin ni, walaupun kat satu tempat dia an, tempat yang lain dia akan sarah bersama. Dia akan jelaskan, dia dengar secara langsung. Kadang-kadang dia malas nak cerita panjang, dia akan sebut an je. Tapi ada kelas khas orang tertentu, kita akan jumpa jalan kat sini an. Kita takut adanya tadlis. Takut macam orang tu sebut an tapi tak jumpa langsung. Tapi jalan yang lain sebut sami'tu. Macam sekarang ni, macam kita jumpa pada riwayat Yahya bin Abdullah. Masa diriwayatkan kat sini disebut an, kat sini disebut as-sama. Jadi kata di hadis yang lain dia sarah habis sama. Dia telah secara terus terang dia dengar secara langsung. Jadi tak adalah ni. Malah an ni bukan setakat 7 8 ni. An ni an dia tak jumpa pun boleh kata an juga. Kata PM kata, aku dengar daripada PM. Dengar langsung ke kat TV? PM kata lah. Dia tak kata dengar langsung ke, engkau jumpa dia ke, jumpa kat TV ke, kau dengar kat ceramah dia ke, dia tak terangkan. Aku tu PM kata lah. Itu an.
An ni daripada macam mana cara dia, langsung tak langsung. Kat situlah an ni, seorang yang bila perawi dia tadlis atau mudallis, dia kadang-kadang dia sembunyikan nama guru dia. Dengan tujuan apa? Malas cerita banyak. Kang sebut Kang nama, kau orang tak nak dengar pula. Kan? Contohnya dia tahu benda tu betul, dia rasa mungkin benda tu betul. Banyak macam-macam tujuan orang tadlis. Tapi kalau sebut dia nama, contoh dia pergi riwayatkan hadis ni, dia tahu. Tapi datang kat sini sebut nama ustaz tu, mana nak terimanya? Kumpulan ni anti dengan ustaz tu. Tapi kita tahu ustaz tu cakap benar. Ustaz tu memang cakap benar. Dia secara peribadi dia tahu. Contoh. Jadi dia sebutkan daripada ustaz tu nama Abu Mubarak, tukar Ustaz Syafiq tu. Jadi nama yang tak berapa tak familiar. Syafiq mana? Terima je lah, tak apa. Kan? Nak jemput ceramah takut jadi kontroversi. Nama yang famous tukar. Kan? Buku Muhammad bin Abdul Wahab. Wow. Kontroversi. Muhammad At-Tamimi. Muhammad An-Najdi. Apa lagi letak? Cari nama lain. Orang pun tak faham. Kitab Tauhid Muhammad Najdi. Boleh. Tapi kalau sebut Muhammad bin Abdul Wahab, jadi kadang-kadang orang buat tadlis. Tadlis katanya dia tak tipu. Tapi dia ada tujuan tertentu buat tadlis. Perawi macam tu tak ramai. Ada orang yang macam tu. Terutama di kalangan orang-orang awal. Orang-orang awal ni zaman tu tak ada orang tipu hadis. Kenapa di kalangan tabi'in ni banyak buat tadlis? Bila tadlis ni generasi awal. Nak salah, jangan terima tadlis, kita nak betul-betul fakta. Kalau macam tu tak banyak, kita akan jumpa banyak hadis yang kita tak boleh riwayatkan. Sebab apa? Tapi kenapa ada double standard? Golongan tabi'in tadlis, golongan yang atas-atas tadlis terima pula. Atau golongan yang hatta di kalangan sahabat berlaku. Tapi sahabat semua tak tahu nama siapa, confirm semua sahabat ni adul, tak ada masalah. Tapi generasi tabi'in ni macam mana? Lepas tu bila buat tadlis kita, bila tadlis, kadang tadlis mereka diterima. Kenapa terima? Ya, zaman mereka tak ada orang yang tipu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tak penting sangat benda tu. Dia pada cerita detail-detail yang kau tak terima, terimalah an-an. Sebab apa? Tak ada kajian zaman tu, tak ada penipuan hadis. Penipuan terhadap hadis baru dikesan kemudian. Terutama pada zaman Az-Zuhri. Zaman-zaman yang kemudian ni, di kalangan tabi'in sebagainya, masa zaman ni baru wujudnya ada orang bukan setakat menipu, dia tipu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dikesan adanya penipuan, barulah ketat. Ulama zaman kemudian menetapkan hadis dengan ketat, dan mereka jarang yang gunakan tadlis. Buat apa nak tadlis? Daripada engkau sembunyi nama guru kau tapi datang benda yang tak betul, orang tak tolak hadis atau terima hadis, atau benda yang salah masuk, mana tahu benda tu? Baru ada penegasan ataupun ada ketegasan dalam bab ini kemudian. Sebab tu kata kenapa tadlis ulama awal diterima? Sebab tu puncanya tak ada orang yang menipu dalam hadis, dan ataupun diketahui dia ni, syekh ni, dia takkan tadlis kecuali daripada perawi yang siqah. Dan macam-macam sebab lah. Sebab itulah kalau orang yang mudallis, bila mudallis saja sanad tu, kita akan tengok siapa dia. Yang kedua, kalau dia kata dia takkan tadlis kecuali daripada siqah. Siapa yang beritahu? Ulama yang sezaman dengan dia beritahu, atau ulama jarah tak ada beritahu. Dia takkan tadlis kecuali perawi itu memang betul-betul siqah. Tapi kalau tadlis yang tak buat pilihan, dia selalu tadlis, itu kena cek sanad dia. Cek kat sini dia sebut an, cek ada tak sami' tu tempat lain. Kenapa kita nak dengar? So, mereka tak akan tipu. Tak ada ulama di kalangan mereka yang menipu. Kalau tak, mereka kadzab. Mereka dah masuk dalam kategori tak boleh terima, tak boleh riwayatkan. Sebab itulah kita namakan tadlis. Bukan tipu, tapi mungkin ada maksud dan tujuan yang lain. Yaqul, jangan risau, saya tak akan baca hadis tu, saya baca sanad je hari ni. Artinya kita akan sambung hadis semula. Nak habis dah kalau kita. Sami'tu Ibn Abbasin yaqul, aku mendengar Ibn Abbas berkata. Okey, sampai sini. Jadi kalau akan datang terus baca matan. Ustaz, jangan syarahkan lagi sanad Ustaz. Kita termasuk matan. Hari ini cukuplah syarah sanad. Ana awal-awal je. Hanya awal-awal saja nak terangkan hadas sanad macam ni. Sebab apa? Sebab kita
perlu faham asas. Nak belajar ni benda-benda asas. Kadang-kadang benda asas kita pun tak tahu. Menyebabkan bila kelas akan datang, bila sebut sebab tu penting. Saya di mana saya kata kelas yang pertama di mana-mana sahaja pada mukadimah, walaupun mukadimahnya panjang tetapi dia adalah asas. Mudahkan. Lepas ni tak payahlah. Saya jumpa hadasanah tak akan syarahkan lagi. Buat apa nak syarahkan hadasanah akhbarana kecuali ada orang tanya semula lah. Tak buat apa nak syarahkan lagi berkaitan dengan turuk tahammul. Mana ada 8 level tu, terangkan dah. Oleh kerana kalaulah buku ini, kitab ni dari Sahih Bukhari, saya ajar pada awal, tak payah saya syarahkan lagi. Tapi sekarang oleh kerana kita baru nak start, jadi mukadimah berkaitan Bukhari, sejarah Bukhari macam mana kumpul, kita terangkan awal supaya kita masuk baca satu kitab tu, kita kenal banyak perkara berkaitan dengan kitab sebelum kita kaji dan belajar. Jadi kelas awal ni penting. Lepas ni kita banyak fokus pada matan. Tengok sana, kenal sikit-sikit, buah matan tu yang paling penting. Sebab dia tak sama macam yang awal-awal ni. Bagi contoh supaya kita faham, supaya bila kita belajar dalam Sahih Bukhari, patutlah Bukhari ni levelnya tinggi, bukan setakat hadis sahih tapi diriwayatkan secara sama' daripada awal hingga akhir, dah sama' perawinya perawi yang level paling tinggi. Mana orang yang belajar hadis tu level pada sahih yang level yang tinggi paling tinggi dalam ada Sahih Bukhari, dan tak salah dalam memilih, tak salah dalam buat pilihan. InsyaAllah sampai sini saja. Kita tutup, buka pada soalan insyaAllah secara ringkas kalau ada soalan sebelum kita tutup. Silakan. Daripada Jabat Mufti Negeri Perak. Ya saya. Salah satu ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah yang dia orang tetapkan adalah golongan umat Islam yang berpegang dengan mazhab Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi serta ahli mazhab asar dalam bidang akidah dan beramal dengan mazhab yang beragama dalam bidang fiqh, serta mengikuti madrasah Imam Brunei Al-Baghdadi dan Imam Al-Fazali dalam bidang tasawuf. Terima kasih. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya komen umum saja. Al-Quran, Sunnah, Ijma', 3 benda ni tak boleh ubah. Bila sabit Al-Quran, Sunnah, Ijma', tinggal qiyas. Qiyas ni pada urusan yang tak ada kat Quran, Sunnah, Ijma', tetapi pasti ada hukum asalnya pada Quran, Sunnah, Ijma'. Dari situlah kita perlukan qiyas. Kerja mufti ke, kerja mana-mana majlis fatwa ke, mereka tidak boleh mengubah apa yang dah sabit secara Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Mereka berfatwa, kerja mereka bab 3 ni menyampaikan ada ke orang Sunnah. Kerja mereka adalah memastikan qiyas dan mentanzilkan hukum pada tempat yang betul. Kena faham fungsi dan function mufti. Jelas? Jadi apa sahaja, sebab tu kita kata, kenapa tak taat pemerintah ya dalam bab akidah salaf sekali nak. No. Sebab benda ni bukan berkaitan dengan qiyas, bukan berkaitan dengan material, tak, dia berkaitan dengan perkara yang ada nas. Maka kita tetap taat pada pemerintah, tapi pada bab yang mereka khilaf kita tetap sampaikan. Umum macam itulah, secara umum. Kalau ada perbezaan pandangan, kita pegang pada kaedah, okey, bab yang sabit Quran, Sunnah, Ijma' dan Ijma', kita takkan mukhalafah, itu hak Allah, hak Rasul. Bab qiyas, kita pun ada banyak ulama qiyas, tapi berkaitan bab hak-hak kemaslahatan umum, kena ikutlah apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya bab vaksin, contoh vaksin. Kenapa saya song pada vaksin? Saya tak tahu isi kandungan vaksin tu. Tuan-tuan nak terangkan dekat saya, vaksin ni betul tak betul? Saya tak faham apa. Faham, tapi tak tahu nak cakap mana betul salah. Saya tak ada ilmu yang boleh clarify benda ni, yang mana satu yang betul. Sebab saya bukan bidang saya. Tapi saya pegang, okey, bab ni bab bukan bab Quran, Sunnah, Ijma'. Dia bab yang tanzil hukum, jatuhkan hukum pada satu benda yang baru. Maka saya dengar bahasa ni, okey, berkaitan ni berkaitan peribadi ke berkaitan dengan umum? Penyakit yang lain saya tak ambil vaksin. Sebab saya pun rasa sihat. Contohnya kan, rasa sihat dan sebagainya. Kalau nak ambil vaksin adalah kalau dinasihatkan. Tapi penyakit ni, ambil vaksin ketika Covid baru ni untuk kemaslahatan umum dan dikeluarkan oleh fatwa sebuah negara, sebuah negeri atau oleh kerajaan, sami'na wa ata'na.
Salah tak salah orang tak terima, cerita nombor 2. Mungkin mereka faham, mereka ahli sebagainya, tapi saya sebagai orang awam yang tak tahu apa-apa, ahli taklid dalam bab ini, saya pun tak faham masalah vaksin apa isi kandungan dia macam mana sebagainya. Saya percaya kepada pemerintah, percaya kepada mufti-mufti, percaya kepada authority, dan sami'na ata'na. Dalam bab Quran dah sebut, hadis dah sebut, dah ada ijma' padanya, dan salafus salih. Tiba-tiba pihak orang berkuasa dia berubah-ubah. Betul zaman Imam Ahmad, adakah Imam Ahmad lawan pada pemerintahan Al-Ma'mun? Tidak. Imam Ahmad menegakkan kaedah taat pada pemerintah, tetapi untuk kata Quran itu makhluk ubah, no. Walaupun beliau masuk penjara, walaupun beliau dipenjarakan, walaupun kawan beliau meninggal depan mata. Sebab apa? Benda ni bukan benda berkaitan dengan pilihan, dia berkaitan dengan nas, berkaitan dengan al-wala wal bara. Jelas insya-Allah? Insya-Allah. Ada soalan lain? Sebelum tutup. Okey, sampai sini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum tu saya terima kasih banyak pada tuan-tuan yang hadir, dan terima kasih pada sahabat saya Ustaz Kaisar. Saya bukan paksa, minta tolong temankan saya dengan beberapa 2 orang anak murid sekali.